Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni a'udzubika an adilla aw udal aw azilla aw uzal aw adlima aw udlam aw ajhada aw yujhada alai. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. ويبطل الصلاة الكلام عمدا ولو بحرفين وناسيا إن كثرا ويبطلها العمل الكثير كثلاث خطوات وثلاث ضربات متواليات والأكل والشرب وانكشاف العورة إن لم تستر حالا ووقوع النجاسة عليه إن لم تلق حالا من غير حمل ويبطلها سبق الإمام بركنين فعليين وكذا التخلف بهما بغير عذر ولا تصح الصلاة خلف كافر وامرأة وخنثى. Baik. Fasal pada menyatakan perkara-perkara yang membatalkan solat. Kata musannif rahimahullah, wa yubtilu salatal kalamu. As-salah tu maf'ul dia, fa'il dia al-kalam. Membatal akan solat oleh al-kalam. Oleh kalam amdan. Berkata-kata secara sengaja. Walau biharfaini, walaupun dengan dua huruf, walaupun dengan dua huruf. Nanti kita tengok tafsir dia. Baik. Kata syarih, al-murad bil ibtal ma yashmalul umur allati tamna'un iqadas salati. Yang dikehendaki dengan kata al-ibtal, ibtal tu masdar daripada yubtilu. Yubtilu masdar dia ibtal. Apa yang dimaksudkan dengan ibtal, membatalkan di sini? Jadi al-murad bil ibtali ma yashmalul umur allati tamna'un iqadas salah, iaitu sesuatu yang merangkumi, apa yang merangkumi perkara-perkara yang menegah daripada berlaku ataupun terjadinya solat. Bukan perkara yang membatalkan solat saja. Perkara yang dia membatalkan solat sekiranya berlaku di dalam solat. Tapi kalau perkara-perkara ni berlaku di awal solat, sekali waktu nak solat tu, maka solat tu tak jadi. Fayakunul makna, maka jadilah makna bila yang dimaksudkan dengan ibtal di sini apa yang disebut. Maka makna perkataan musannif ni, anna salah, bahwasanya solat tu fardhan kanat aw naflan, fardu adalah ia solat itu ataupun sunat, tafsudu, jadi rosak ia solat tersebut, idza hasala fi asna'iha wahidun minal mubtilatil atiyah, rosak ia solat tu, ini batal apabila hasil ataupun berlaku pada ketika solat satu daripada perkara-perkara yang membatal solat yang akan disebutkan ni. Dan wala tanaqidu, yakni wala tanaqidus solah, tidak terikat, yakni tidak terjadi solat tu idza qaranatil mubtilatu ibtida'aha, apabila menyertai perkara-perkara yang membatalkan solat ni menyertai permulaan solat. Perkara-perkara ni menyertai permulaan solat, tak berlaku, tertegah daripada, maknanya tak terikat, tak jadi solat tu. Baik, wa min mubtilatis solah, kata syarih, al-kalamu, daripada perkara-perkara yang membatalkan solat adalah kalam, berkata-kata.
Kerana apa? Kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna hadhihi as-salata la yasluhu fiha syai'un min kalamin nas, innama huwa tasbih wat takbir wa qiraatul Quran. Sesungguhnya solat ini tidak la yasluh, tak patutlah padanya sesuatu pun daripada kalam manusia, daripada percakapan manusia. Tak patut, tak boleh, bahkan haram kalau cakap membatalkan solat. Hanya saja huwa tasbih wa takbir wa qiraatul Quran. Baik. Dan juga daripada Zaid bin Arqam, wa an Zaid ibni Arqam, kata dia, kunna natakallamu fi solah. Ni dulu sebelum dimansuhkan hukum. Dulu sahabat-sahabat ni dalam solat ni cakap. Sebelah cakap dengan orang sebelah dalam solat. Ni Zaid bin Arqam, dia kata kunna natakallamu fi solah. Kami dulu bercakap-cakap di dalam solat. Yukallimur rajulu sahibahu. Seorang lelaki itu bercakap dengan sahabat dia, wa huwa ila janbihi fi solah. Yukallimur rajulu sahibahu wa huwa ila janbihi fi solah. Yang dia tu berada di sebelah kawan dia tu di dalam solat. Ni dulu hatta nazalat, sehinggalah turun ayat wa qumu lillahi qanitin. Wa qumu lillahi qanitin. Berdirilah kerana Allah, qanitin ay sakitin. Salah satu tafsir dia. Dalam keadaan kamu senyap, diam. Fa umirna bisukut, maka kami diperintahkan dengan diam, wa nuhina anil kalam, dan kami ditegah daripada kalam. Ini kalamun nas. Baik. Wa fi butlani salati man takallama fiha tafsilun, dan pada batal solat orang yang berkata-kata ataupun bercakap-cakap di dalam solat itu ada tafsil, ada huraian sikit. Nak kena tengok juga berapa kalimah yang dia sebut, sengaja ataupun tidak, itu perlu dilihat. Yang pertama, in kana amidan, jika musalli itu dia bercakap-cakap dalam keadaan dia amidan, in kana, sekiranya dia tu musalli itu amidan, sengaja, aliman bitahrim, tahu dengan keharaman tersebut, wa annahu fis solah, dan bahwasanya di dalam solat, batalat salatuhu inna taqa biharfaini mutawaliyaini, batal solatnya jika dia bertutur dengan dua huruf secara berturut-turut. Satu huruf tak batal lagi, satu huruf tak batal lagi. Ini yang tidak memberi makna. Yang memberi makna satu huruf batal dah. Boleh faham? Ini tak memberi dua huruf, walaupun tak memberi makna, batal solat. Dua huruf walaupun tidak memberi makna, batal solat. Satu huruf tak batal lagi. Ini pada huruf yang tidak memberi makna. Adapun huruf yang memberi makna, satu huruf saja batal solat. Macam kita yang nak sebut dari itu, masalah fa'il apa? Lafif apa? Lafif mafruq. Lafif mafruq, dia punya amal dia buang fa fa'il, buang lam fa'il, tinggal ain fa'il. Wa qayaqi, kan buang awal, buang akhir. Sebab tadi dah buang dah awal terus buang fa fa'il dah. Wa qayaqi, buang hadapan, buang belakang. Hak mudhari' dia tinggal qi. Tinggal ain dia saja, ain fa'il saja. Qi. Lepas tu wafa yafi, dia punya amal dia fi. Wa'a ya'i, dia punya amal dia i. Satu huruf tapi memberi faham, yang tu batal solat walaupun satu huruf. Kalau tak yang tak memberi faham, satu huruf tak batal lagi, dua huruf baru batal. Itu pun syarat
mutawaliyah. Baik. In kana 'amidan 'aliman bitahrim wa annahu fi shalah batalat salatuhu in nataqa biharfaini mutawaliyahin. Ini kalau sengaja dan tahu kata haram. Yang kalau dia tahu kata, kalau dia tak tahu kata, kalau dia tak sengaja ataupun dia jahil, in lam yakun 'amidan, jika ia tidak sengaja, au kana jahilan ma'dzuran, ataupun dia jahil. Jahil tu jahil yang ma'dzur, yang diberi uzur. Siapa dia jahil yang diberi uzur? Tengok nombor 4, wa huwa man qaruba ahduhu bil Islam au nasha'a ba'idan 'anil ulama. Jahil yang ma'zur ni orang yang qaruba ahduhu bil Islam. Orang yang baru, mudah kata orang yang baru masuk Islam. Qaruba ahduhu bil Islam, orang-orang yang baru masuk Islam. Hukum ahkam masih jahil lagi. Tak tahu kata boleh cakap ke tak boleh cakap. Tahu kata kena solat. Ataupun orang yang nasha'a ba'idan 'anil ulama. Orang yang tinggal, dia membesar hidup jauh daripada ulama, tempat dia tak ada ulama. Datang sampai dakwah Islam, ada sampai pasal solat, hukum hakam tu dia pun tahu sikit-sikit. Tahu kata kena solat lah, tapi secara tafsir dia tak tahu. Jadi orang ni ma'zur. Orang ni ma'zur. Baik. Apa jawab dia? Fa in kana ma nataqa bihi qalilan urfan, kalau dia sengaja, tak sengaja ataupun jahil yang ma'zur, maka kena lihat dia bertutur tu berapa banyak kalimat yang dia sebut. Dia bercakap-cakap tu sikit ke banyak? Fa in kana ma nataqa bihi qalilan urfan lam tabtur salatuhu. Jika apa yang ia tuturkan dengannya itu sedikit pada uruf, lam tabtul salatuhu, tidak batal solat dia. Adapun kalau banyak, wa in kana katsiran urfan batalat salatuhu. Jika banyak pada uruf, batal solat dia. Baik. Banyak sikit ni berapa banyak? Ini ulama ada letakkan tabik. Wakhtalafu fi dhabtil qalili urfan, dan telah para ulama telah berselisih pandangan pada mendhabitkan, meletakkan sedikit dan banyak tu berapa banyak. berapa kalimat. Fa dhahaba Ibnu Hajarin ila annahu arba'u kalimatin urfiyah. Ibnu Hajar kata 4 kalimat. Wa dhahaba ghairuhu ila annahu 6 kalimatin urfiyah. Dan sebahagian ulama yang lain selain daripada selain daripada Ibnu Hajar, kata 6 kalimat. Wal kasiru tu sedikit. Ibnu Hajar kata 4, selain daripada Ibnu Hajar iaitu Qalyubi wa man tabi'ahu, dan orang yang ikut dia lah, kata 6 kalimat. Sedikit itu 4. Ada pendapat kata 4, ada pendapat kata 6. Maknanya lebih daripada tu 7, 8, 9 itu banyak. Wal kasir mazada ala zalika. Jadi kalau dia dia cakap dalam solat tapi percakapan dia sedikit, maka tidak, dan dia tak sengaja, maka tidak batal solat dia. Tapi kalau banyak tak sengaja pun batal juga. Wala tabtulu salatu bin nutqi bi harfin wahid walau kana amidan bi syurut, dan tidak batal solat dengan bertutur dengan satu huruf walaupun dia sengaja. Dia sengaja tak batal. Tak batal lagi. Tapi dengan syarat lah. Ada benda sengaja tapi tak batal. Contohnya kita mendahului imam. Sengaja mendahului imam. Imam tak rukuk, kita pergi rukuk dah. Kita mendahului dengan satu rukun, tak batal lagi. Dia yang batal apabila mendahului imam dengan dua rukun. Hukum haram ke tak haram tu adalah, tapi kita bukan cakap pasal itu. Kita cakap pasal batal dengan tak batal. Kalau dia mendahului imam dengan satu rukun, tak batal.
Tak batal lagi. Katanya tidak batal solat dengan bertutur dengan satu huruf walaupun secara sengaja, walaupun dia tu sengaja, tapi dengan syarat yang pertama an la yakuna harfan mufhiman. Mestilah huruf, satu huruf yang dia bertutur tu bukanlah huruf yang memberi faham. Kaki minal wiqayah, wa'i minal wa'yi, wafi minal wafa. Wafa yafi. Wafa yafi, waqayaki, wa'ayai. Ini semua bagi faham. Qi memberi faham. Ain mufhim juga. Fi pun mufhim. Jadi apa yang mufhim maka membatalkan solat walaupun satu huruf. Yang kedua alla yakuna harfan mamdudan, bahwasanya huruf satu huruf itu bukan satu huruf yang mamdud, yang dimatkan. Sebab huruf mat ni dia dua, pada hakikatnya dua huruf. Li'annahu biharfain. Yang ketiga wa an la yaqsida bihi nutqa biharfaini. Alla yaqsida bihi, dia tidak qasadkan dengan menyebut satu huruf tu. Dia qasad nak sebut dua huruf. Dia qasad nak sebut dua huruf. Dia qasad nak sebut dua huruf, tapi dia baru sebut satu huruf. Lepas tu dia tak jadi, dia tak sebut satu lagi. Batal juga. Dia faham? Mula-mula nak sebut dua huruf, lepas tu bila dia sebut satu huruf, dia batalkan untuk sebut lagi satu huruf tu. Tak jadi sebut. Jadi dia cuma sebut satu huruf lah, tapi niat dia nak sebut dua huruf. Hukum dia batal juga solat dia. Sebab apa? Li'anna syuru'a fil mubtili mubtilun lis-solah. Li'anna syuru' fil mubtili mubtilun lis-solah. Kerana orang kata syuru' ni dia mula buat pada perkara yang membatalkan solat, itu membatalkan solat walaupun tak sampai lagi. Contoh, orang tu dia niat nak gerak lebih pada 3 kali. Kan bergerak 3 kali berturut-turut membatalkan solat. 3 kali dia gerak 3 kali berturut membatalkan solat. Jadi dia niat nak gerakkan tangan dia 3 kali ataupun lebih, tapi dia baru gerakkan 2 kali, lepas tu dia tak jadi, kali ketiga tak jadi, batal juga solat. Batal juga sebab dia niat untuk buat perkara yang membatalkan solat. Sekadar niat untuk buat perkara yang membatalkan solat tak batal lagi, tapi bila dia mula buat satu walaupun tak sampai lagi kepada yang tiga tu akan batalkan solat, batal dah solat dia. Asyuru' fil mubtil walaupun dia tak jadi buat. Jelas tu nah? Allah Alam. Ni tengok lain-lain pun macam tu lah. Kemudian kata dia lagi wa yubtiluhal amalul kasir kasalasi khatawatin wa salasi darabatin mutawaliyatin, dan membatalkan solat oleh al amalul kasir, perbuatan yang banyak. Perbuatan yang banyak. Ada perbuatan sedikit, ada perbuatan yang banyak. Ada bahagi dua lah, perbuatan yang sedikit dan perbuatan yang banyak. Jadi membatalkan solat tu oleh perbuatan yang banyak. Seperti apa? Kasalasi khatawatin, seperti 3 langkah. Seperti tiga langkah dan 3 pukulan yang berturut-turut. Tengok syarah dia. Al-ma'na anna min mubtilatis salah al-fi'l al-kathira urfan walau minan nasi wal jahilil ma'dur. Bahwasanya perkara yang membatalkan solat itu, perkara-perkara yang membatalkan solat, iaitu perbuatan yang banyak,
pada uruf, walaupun daripada orang yang terlupa. Walaupun daripada orang yang terlupa dan juga jahil yang ma'zur, batal juga. Lepas tu dia nak bagi misal. Misalul fi'lil kasir salasu khatawatin mutawaliyah. 3 langkah yang berturut-turut, wa salasu darabatin mutawaliyatin, dan 3 pukulan yang berturut-turut, dengan syarat bisyarti an takuna darbatul wahidah ghaira mufritatin, dengan syarat satu pukulan tu bukan satu pukulan yang melampau. Bukan satu pukulan yang melampau. Maksudnya apa? Apa maksudnya? Satu pukulan tu bukan satu pukulan yang menggerakkan tubuh badan dia semua. Kalau itulah cara pukul dia, satu pukulan tapi menggerakkan, contohnya dia pukul macam ni, jadi semua badan-badan dia sekali bergerak, itu membatalkan solat walaupun satu pukulan. Maksud yang tak membatalkan tu pukulan yang sedikit, contohnya main budak sebelah ni duk main nampak kali. Jadi tu tak batal sebab pukulan yang apa orang kata kecil lah, biasa, bukan yang teruk, bukan mufritah yang melampau sangat. Jadi tak, yang tu tidak itu kena 3 kali berturut-turut baru batal. Adapun kalau pukulan yang melampau yang menggerakkan tubuh badan dia semua, itu sekali pun membatalkan solat. Sebab tu dalam apa, Ashabus Safinah mubtilatus solah kam, ada berapa belah? Ada 14. Lepas tu dalam tu sebut wadarbati al-mufritati, darbah mufritah, ada pukulan yang mufritah. Wasbah fahishah, satu wasbah fahishah, lompat. Lompat pun batal juga. Lompat kan dia guna tubuh badan semua. Satu lagi pukulan yang melampau. Kemudian kena faham tawali tu. Ni kena faham ni tawali. Apa maksud berturut-turut? Maksud berturut-turut, wa dhabitut tawali alla yu'addul fi'lu tsani munqati'an 'anil awwal, ai 'anil fi'lil awwal. Dhabit tawali tu bahasanya tidak dibilang ataupun tidak dihitung atau tidak dikira perbuatan yang kedua terputus daripada perbuatan yang pertama. Tidak dikira perbuatan yang kedua terputus dari perbuatan yang pertama. Sekira-kira dinisbahkan perbuatan yang kedua tu daripada perbuatan yang pertama. Dan walal fi'lu tsalis munqati'an anisani, dan perbuatan yang ketiga tu dan wala yu'addu al-fi'lu salis munqati'an anisani, dan perbuatan yang ketiga tidak dikira sebagai terputus daripada perbuatan yang kedua. Berhubung, berturut-turut. Berturut-turut itu maksud tawali. Maksudnya tawali. Contohnya anak solat, anak garu. Garu ni satu. Tu anak letak. Lama sikit baru anak garu lagi. Jadi ni kita kira balik. Tadi satu, bukannya kira tu 2 dah. Kira 1 balik. Sebab perbuatan yang kedua daripada perbuatan yang pertama, dia dah munqati', dah terputus dah. Adapun kalau lepas tu tak ada nak apa-apa lagi, dah gerak sini dah. Jadi perbuatan yang kedua ni daripada perbuatan yang pertama, dia tak terputus daripada perbuatan yang pertama. Itu yang masuk tawali tu. Sebab tu kita nak melangkah, kita akan berhenti dulu. Mau sembahyang imam, makmum, seorang mai kiri. Jadi nak ke belakang tu, kita akan berhenti dulu. Bagi ada kadar, itu ada khilaf dah. Ada sebut tak lagi? Ada khilaf itu, kadar dia banyak mana. Kita berhenti dulu, lepas tu baru kita gerak balik.
Sebab yang ni kira satu, yang ni kira dua. Sini pun ada khilaf juga. Tapi yang muktamadnya ni kira satu, ni kira dua. Ada pendapat muqabil kata kalau yang ni batu angkat kaki kiri letak tempat yang sama, dikira satu. Kalau anak angkat satu, batu letak tempat lain, baru kira dua. Ini mudah sikit. Tapi yang muktamad satu, dua, berhenti sat. Itu kalau tengok orang mazhab Syafi'i, kalau dia nak ke lain ke depan kau, dia akan pak dia berhenti sat. Kalau depa tu tak payah bak lah, jalan itu lah. Jadi yang antum semua ni lah, mana-mana pun bila kita semayang tu orang masuk kiri tu, itu kena jaga tu, jangan terus ke belakang macam tu. Sebab perasan itu ada. Batal solat kalau dah lebih 3 kali. Relax kita dah nampak ada orang masuk, kita pun bila nampak orang tegak, kita pun gerak bagi berjalan sekali. Bagi berjalan tu sekali. Sebab tujuan kita masuk tepi tu supaya apa ni, kalau kita masuk belakang makruh, maknanya kita menyendiri dalam saf. Faham tak? Bila kita masuk belakang seorang-seorang, kita menyendiri dalam saf, hukum dia makruh. Jadi orang ni nak ke belakang pula. Kalau kita belakang sekali, maknanya kita dalam sekali, dikira sekali. Sebab tu kita pergi ke tepi. Kita pergi ke tepi imam. Jadi lepas tu barulah ke belakang, sama ada makmum yang ke belakang ataupun imam ke depan. Afdalnya makmum ke belakang. Afdalnya makmum ke belakang. Kecuali dah duduk depan ni, takkan dia nak ke depan lagi kan. Waktu tu makmumlah ke belakang. Tengok situasi. Tapi kalau situasi yang makmum boleh ke depan, imam boleh ke belakang, afdalnya imam ke belakang. Dan siapa yang mai lewat siapa yang mai lewat tepuk orang lepas angkat takbir, dia mai depan ni dah penuh dah, jangan dia semayang seorang-seorang kat belakang. Hukum dia makruh. Hukum dia makruh. Waktu ni sunat nak tepuk ni, dia bagi angkat takbir dulu. Dia angkat takbir belakang orang tu. Tapi cari seloknya, ulama sebut cari orang yang reti, yang dia tahu orang tu faham. Tok tak ke belakang-belakang, jam juga. Cari orang yang reti. Jadi dia pergi, ni ramai Jadi dia duduk belakang orang tu, dia angkat takbir, Allahu Akbar. Dia sentuh orang tu. Sentuh ataupun dia tarik isyarat kan. Jadi orang tu akan ke belakang. Orang tu akan ke belakang. Betul, dia pun sama-sama ke belakang lah. Duduk belakang. Lepas tu yang lain akan rapat. Dia cantik lah sebenarnya kalau faham solat ni. Dia soft solat pun tak betul kan. Itulah apa ni wakil muslimin hari ni. Soft mudah cari dah. Jadi kalau mai lewat, duduk belakang tu, Allahu Akbar, angkat takbir. Waktu tu sentuh, lepas angkat takbir, bukan sebelum takbir. Lepas angkat takbir. Dalam apa ni muqaddimah, tak silap nak soreh dia sebut. Muqaddimah ke mana tahu dia sebut ba'da takbiratil ihram. Artinya sama-sama dalam solat. Sama-sama dalam solat. Tepuk orang tu ke belakang, lepas tu hak makin apa ni sempurnakan saf, maka nanti akan tinggallah di tepi tu ada kosong. Siapa yang main nanti dia akan masuk situ. Siapa main dia akan masuk situ. Apa dia? Batal lebih 3 kali. Batal 3 kali dan 3 kali tu batal dah. 3 kali batal dah. 3 kali berturut-turut. Tak nanti lebih 3 kali. Kemudian fatabtulus shalah bisalasi harakatin mutawaliyat walau bi a'dha'in mutaaddidah, dan batal solat dengan 3 harakat, 3 pergerakan yang berturut-turut walaupun dengan anggota-anggota yang berbilang.
Tangan gerak, kaki gerak, kepala gerak, batal solat. Gerak sekali. Ka'an harraka ra'sahu wa yadahu wa rijlahu. Seperti dia menggerakkan kepala dia, tangan dia dan kaki dia. 3 gerak sekali, batal. Wala tabtulus solah bil fi'lil qalil walau minal muta'ammidi. Dan tidak batal solat dengan perbuatan yang sedikit walaupun kita kata sengaja. Walaupun daripada orang yang sengaja pun tak batal juga. Dan dia kata sini wa mahallul butlan bil fi'lil katsir in kana bi udwin thaqil. Jadi dalam mazhab kita dia ada bezakan udwun thaqil dengan udwun khafif. Anggota berat dengan anggota ringan. Anggota berat dengan anggota ringan. Yang kata batal dengan perbuatan yang banyak ni sekiranya perbuatan tu dibuat dengan anggota yang berat. Anggota yang berat ataupun kita kata anggota yang besar. Kaliyadi, seperti tangan, kaki, kepala, lahyain. Lahyain ni tulang rahang. Tulang rahang. Lepas tu makan dia buat boleh batal solat. Lainlah kalau dia makan. Sebab tu ada ulama bagi contoh, orang tu dia makan, dia terlupa dia makan dalam solat. Saya nak contoh dia. Dia terlupa dia makan dalam solat, makan yang sedikit. Makan yang sedikit kan dimaafkan dalam solat. Tapi dia bagi contoh dengan perbuatan yang sedikit. Sebab kalau perbuatan yang banyak terlupa, batal juga. Itu dibagi contoh seperti macam ada gula, jadi yang dihisapkan tanpa digerakkan apa ni lahyan dia. Sebab kalau dia terlupa banyak kali dia gerak, maka terlupa ke batal juga, macam dia sebut di sini walau minan nasi. Kalau digerakkan tu banyak tu batal juga. Makan yang sedikit dengan pergerakan pun, dengan tidak menggerakkan dia punya rahang dia, seperti makanan tu pun sikit. Wala yadurru tahrikul udwi al khafif. Dan tidak mudarat menggerakkan anggota yang khafif. Tak menggerakkan maknanya tidak membatalkan solat lah. Tidak memudaratkan maknanya tidak membatalkan solat. Seperti al-ajkal ajfan, kelopak mata, wasyafah, bibir. Duk main taklah dia duk senaman mulut dia. Sebab memang kalau ada setengah macam orang yang kena stroke lah, tak silap dia kena ada senaman dia. Kena gerakkan mulut dia, gerak kiri kanan, uncung apa semua. Senaman yang paling baik baca Quran lah. Kita ada muncung dan ni apa semua. Syekh Fahmi Zamzam dia kena stroke, dia kata 2 kali. Dia kata orang tak perasan kan, dia kata 2 kali lah ya. Tapi dia ada bagilah ayat. Dia kata surah dia amalkan, dia baca apa semua kata. Dan dengan surah tu lah dia kata latihan dia. Sebab dia baca surah tu ada muncung apa semua. Wal asabi' dan jari min ghairil kaf. Tapak tangan tak kira lah, ni besar. Ni jari ya. Jari min ghairi kaf. Kaf ni tak dikira. Walau miraran muta'addidatan mutawaliyatan, walaupun berkali-kali. Muta'addidah mutawaliyah, duk garu lama, garu sejam, tak batal. Kalau dia syak, fahal walau syakka fi fi'lil hal wa kasin amla fa hukmuhu kal qalil la yubtilus solat. Kalau dia syak ataupun kalau walau syukka disyakkan pada satu perbuatan tu, adakah banyak sikit tahu aku buat tadi, dia duk jadi syak, maka hukum dia hukum sedikit, tak membatalkan solat. Jadi dia tak sebut anggota tu.
Syekh tu dia nak sebut kata hunaka syai' apa ni, tak disebut lah kata. Setengah-setengah kitab dia sebut. Mungkin sebab ada pertanyaan. Wallahu a'lam. Itu kena tengok pada apa, ikhtiyari ataupun ittirari. Itu bukan dia punya. Kalau selagi dia boleh tahan tu dia tahan, tak boleh tahan kan dia nak mana tak mesti dia kira satu ke dia kira satu-satu. Maka kira satu ni satu dua, tapi yang ni pun bukannya dia punya ikhtiyari dia untuk dia gerakkan, dan dia apa nak menguap kan. Sebab pergerakan yang sedikit tidak ada masalah. Dalam mazhab kita itulah dua apa ni, dua pergerakan. Walau syukka hal tawala al-fa'lu minhu am la. Kalau disyakkan, kalau syakka pun boleh seorang lah, takdir apa ni, seseorang musalli. Kalau disyakkan adakah apa ni perbuatan tu berturut-turut ataupun tidak, maka hukum dia wa ka ghairil mutawali fala tabtulu bihi shalah. Sama macam tadi syak banyak ke sikit, hukum sikit. Ni berturut-turut ke tidak, hukum dia tidak berturut-turut. Baik, wal uklu wasyurbu, yakni membatalkan juga solat tu makanan dan minuman. Al makna anna min mubtilati solah al uklu wasyurbu. Wal uklu bi dhammil hamzah al ma'kul, dengan makna makanan. Al aklu dengan makna makan. Beza nah, makan dengan makanan. Makanan benda ada, makan benda tak ada. Amrun i'tibari. Amrun i'tibari. Jadi makanan tu benda yang ada. Amrun i'tibari, benda yang ada dalam kepala. Kat luar tak ada. Kat luar tak ada. Makan ada tak makan? Syekh, makan ada tak? Makan. Selak ada selak. Selak tahu kan? Selak meja, selak pintu. Selak tahu? Bukan selak. Selak tahu kan? Selak ada tak? Selak tak ada, penyelak ada. Perbuatan kita letak penyelak pada sesuatu apa semua tu, tahan tu, kita panggil selak. Tapi selak tu tak ada, tapi dipaham dalam kepala. Tulis, alat tulis tu ada dengan penulis tu, orang tu, tapi tulis tu dia tak ada. Itu amrun i'tibari. Di sini makanan, maksud ni makanan. Kalau al-aklu tu makan. Tulis tak ada, tulisan ada. Ni tulisan, tulisan. Minum tak ada, minuman ada. Ni air yang kita minum ni minuman. Wal uklu bi dhammil hamzah al ma'kul wa bi fathiha masdarun. Tu masdar lil fi'li akala. Itu masdar bagi fi'il akala. Al-aklu tu. Jadi masdar, apa dah masdar? Ngaji tadi. Semua dalun alal hadas. Isim yang menunjukkan alal hadas, menunjukkan atas perbuatan. Atas apa? Kejadian. Wal muradu huna al awal, yang dikendaki dengan, dan yang dikendaki di sini
yang pertama, iaitu al-ukul. Wa amma tsani fa min afradil amalil katsir. Nampak kat sini ya. Adapun yang kedua, al-aklu dengan mana makan tu, itu termasuk daripada afrad, individu-individu al-amal al-katsir. Perbuatan yang banyak. Sebab bila makan kan ada gerak rahang tu. Jadi rahang merupakan udhul sakil. Itu termasuk dalam dalam mubtilat, dia termasuk di dalam kumpulan tu al-amalul katsir. Ini dia bagi contoh kat sini rupanya. Misalu zalika an yakuna bi famihi sukkaratun masalan fadhabat fabala'a dhawbaha bimassin min ghairi mad'in wala harakatin. Nampak? Misal yang demikian ada di ada dalam mulut dia satu gula lah. Lepas tu fadhabat, dia cair. Dhabat fabalagha dhawbaha, dia pun telan lah yang cairan tu, yang dah cair tu. Bimassin, dengan hisap. Dengan hisap. Mas. Itu nak beli lollipop tu apa? Massasah. Apa dah? Massasah. Lollipop dihisap kan. Massasabi. Sadia. Ummi. Teruk Iqbal ni. Contohlah kamu saya rasa. Fabalagha dhawbaha bimassin. Maka dia pun telanlah cairan tu dengan hisap tanpa dia mudrah apa? Mamah, tanpa dia mamah. Tanpa mamah dan juga tanpa gerakan. Tanpa gerakan. Baik. Tapi ni tak batal ni. Tapi tengok ni, kalau sengaja batal, tak sengaja sikit tak batal. Tu kalau eloknya ada mayang, ada tisu. Ada tisu. Tu kalau apa-apa ke, ambil tisu tu, buang kat situ. Ataupun tak ada tisu, buat macam mana? Gunanya pakai baju ada poket. Dia ada poket. Jangan dah dulu tak apalah. Tempat sujud tu pasir. Jadi kafarah dia dengan dafnuha, dengan tanam je. Lah nak tanam macam mana? Nak kena basuh lah. Masjid-masjid apa semua. Fatabtulu solat bil ukulil kasiri mutlaqan, dan batal solat dengan makanan banyak mutlaqan walau minan nasi. Walau minan nasi wal jahilil ma'dzur. Itu mutlaqan. Maknanya lupa ke tak lupa ke, jahil ma'zur ke tak ma'zur ke, batal. Wa ammal ukulul qalil, adapun makanan yang sedikit, fala yubtilu salatan nasi wal jahil al ma'dzur wa yubtilu salatal amid al alim bitahrim. Maka tidak membatalkan makanan yang sedikit itu akan solat orang yang terlupa dan juga jahil yang ma'zur. Syekh Muhammad kata makul, kata fi solah yakul hamburger. Dalam solat makan burger. Kalau di sini ada beza sikit dengan puasa. Puasa makan banyak tak batal. Solat makan banyak batal. Sebab solat dia ada hai'ah yang apa? Ulama sebut hai'ah apa? Ada? Bukan, dia ada satu hai'ah, satu kelakuan yang memperingatkan dia. Solat ni ada rukuk, ada sujud, ada hai'ah yang tertentu. Puasa tak? Puasa ni satu ibadat semata-mata tark. Kita tinggalkan.
kehidupan macam biasa. Kerja, buat ni, pergi buat apa semualah, berjalan, jumpa kawan ke, buat kerja, pergi mengaji, macam biasa. Tapi dia ibadat dia bertahan diri dia. Jadi tidak ada satu hai'ah, satu kelakuan yang mengingatkan dia. Kadang-kadang buat yang dia terlupa. Itu membezakan antara puasa dengan solat. Wa dhabitul kasrati wal qillah al-'urfu. Dhabit kasrah dan banyak sikit tu uruf. Wan kishaful aurah, ada full kat dalam poket duk gatai ada satu beli kat Jumaat bolang kocek ada makan. Tu sikit dia tak ni apa pun, tak gerak mulut dia banyak, tak batal. Cuma bila jadi masalah, bila dia teringat ada bekas-bekas dalam tu. Tu yang masalah dah. Tu kalau ada tisu ke apa ke, sebab dia telan ada bekas-bekas tu, dia dah tengah ingat dah, mana boleh dia telan dah. Tu batal dah pula dia telan sengaja. Baik, wan kishaful aurati in lam tustarhalan, dan membatalkan solat tu inkishaful aurah, terbuka aurat jika tidak ditutup segera. Segera tu macam mana? Waktu dia sebelum berlalu kadar tamakninah, iaitu subhanallah. Sebelum berlalu kadar subhanallah. Lebih pada kadar tu dia kena ulang balik solat. Kemudian terbuka yang di sini ada khilaf lah. Ada khilaf. Ada yang kata yang masalah dia kalau dia dapat tutup segera tu, masalah dapat tutup segera batal, solat dia tak batal itu pada masalah yang membuka aurat dia tu adalah angin. Yang membuka aurat dia tu adalah angin. Dia duduk semayang ni, lepas tu angin, ada angin terselak ke apa ke, dia mayang kat luar, pergi pakai t-shirt, pakai pelikat, tiba main rubah lebih. Yang tu kena tutup cepat-cepat, tak apa. Pada masalah angin saja. Adapun pada masalah yang lain, di situ ada khilaf. Pada masalah budak-budak dan juga bahimahan. Dia budak-budak yang tidak mumayyiz dan juga bahimah, binatang. Hak tu khilaf. Nombor 2 tu. Ikhtalafu fil adami ghairil mumayyiz wal bahimah. Hal hukmuhuma karih am la? Ulama berselisih pandangan pada orang yang tidak mumayyiz, budak-budak lah, yang tak mumayyiz lagi, dan juga binatang. Adakah hukum dia seperti angin ataupun tidak? Fa ba'duhum ja'ala rih qaidan yukhriju ghairahu. Sebagian ulama dia jadikan rih, angin tu sebagai kait yang mengeluarkan selain daripadanya. Maknanya bahimah dengan ghairul mumayyiz tak dikira. Kalau ghairul mumayyiz, kita duduk semayang, kita ada adik tu tak mumayyiz lagi, dia tarik kain. Tengah duduk sujud ke, dia selak, waktu tu terbuka aurat, batal solat. Batal solat. Fayadurru hina izin, atas yang mengatakan yang dimaafkan tu bila ditutup segera tu pada angin sahaja. Maka fayadurru hina izin kashfu ghairi rih mutlaqan, maka bagi mudarat pada ketika itu kashfu ghairi rih, membuka selain daripada rih, maknanya selain daripada angin, buka aurat kita. Waktu tu bagi mudarat. Ai wa in sataraha halan, dan jika ditutup aurat dia tu segera. Kalau selain daripada angin, hak tu tidak dikira walaupun ditutup segera. Wa ba'duhum, sebagian ulama, ja'al al-adami ghairal mumayyizi wal bahimata misla hukmir rihi huna.
Sebagian ulama dia jadikan budak yang bukan tidak mumayyiz dan binatang tu hukum dia seperti hukum rih. Maka atas pandangan ni kalau ada budak yang ghairu mumayyiz buka aurat dia ditutup segera, hukum solat dia tu sah, tidak batal. Ni khilaf. Unzur tafsil dzalika fi hasyiatil jamal ala syarhi al-minhaj. Manhaj. Baik. Tengok syarah al-makna anna min mubtilati solah inkishaf al-aurati kulliha aw ba'dihha. Terbuka aurat semua ataupun sebahagian. Terbuka aurat semua ataupun sebahagian. Mayang-mayang kain londeh. Itu terbuka semua. Ataupun sebahagian. Sebahagian ni macam ni lah. Kita duk pakai seluar kadang-kadang baju kecil, tu nampak belakang. Jadi tu nampak sebahagian, batal solat. Tu bukan rih, tu perbuatan kita. Kita yang pakai baju kecil. Meh? Baik. Tu sebagian orang, kecuali kalau dia pakai seluar tu atas pusat. Kalau dia pakai seluar atas pusat. Pakai seluar atas pusat, dia pakai baju kecil, lepas tu dia sujud, nampak belakang dia. Tapi seluar dia atas daripada kawasan aurat, itu tak ada masalah. Tapi kalau nampak lurah, itu bukan atas pusat lagi. Apa dia? Nampak dia seluar, dia bukan seluar. Yang nampak ni seluar dalam ni. Cuma seluar asal, seluar luar dia ada dalam ni nampak. Tak ada, kalau di atas daripada kawasan aurat tak ada masalah. Sebab seluar dalam pun sebagai penutup juga. Seluar dalam pun sebagai penutup juga. Kalau seluar dalam dia tinggi, jenis geng hip hop pakai hak punggung tu buka. Ya, pelik-pelik manusia ni. Jenis kawasan punggung tu buka paha. Jadi nampak seluar dalam tu. Jadi kalau seluar dalam tu atas daripada kawasan pusat, atas daripada kawasan aurat, tak ada masalah, kira tutup ke dah. Itu pun kira satir juga. Masa angin tu daripada angin samudra ataupun dipasang kunci. Kira angin lah. Sebab biasa makhluk-makhluk ni ikan lagi tu buka. Kok sambil kita punya baju derang kan. Saya kira angin tu. Angin. Baik. Baik. Lepas tu dia kata wa yustasna min zalika ma law in kashafatil auratu birrihi fasutirat halan. Dan diistisnakan, dikecualikan daripada yang demikian tu, daripada inkisyaful aurah tu, kalau terbuka aurat dengan sebab rih, bisa babir rih, dengan sebab angin, fasutirat, lalu ditutup aurat tersebut halan, segera. Nombor 3 tu dia buat ai qabla mudiyyi aqalli tuma'ninatis solah, sebelum berlalu sekurang-kurang tumakninah, iaitu kadar subhanallah. Kalau dah berlalu lebih pada kadar subhanallah, tidak lagi dikira batal solat dia. Jadi kalau dia sempat tutup sebelum mudi aqalli tumakninah, fala tabtulu solah, tidak batal solat. Naam law takarrara kashfur rih wa tawala bihaisu yahtaju ila satri ila harakatin katsirah mutawaliyah batalatis salatu bidzalika. Naam, tetapi kalau berulang-ulang terbuka, bukan terbuka, berulang-ulang rih membuka aurat dia, tutup,
terbuka lagi, tutup, terbuka lagi sehingga kan, dan berturut-turut sehingga apa? Sekira-kira bihaisu, sekira-kira berhajat ia pada menutupkan aurat dia tu kepada harakat yang banyak dan berturut-turut, pergerakan-pergerakan yang banyak dan berturut-turut, maka batalatis solah bidzalika, batal solat dengan sebab tu, sebab pergerakan tu. Duk terbuka, angin kuat duk tutup, terbuka belakang pula ke depan. Jadi mutawaliyah, batal solat. Pergerakan. Baik, wa wuqu'un najasati alaihi illam tulqa halan min ghairi hamlin, dan jatuh najis atasnya, atas musalli itu, illam tulqa halan min ghairi hamlin, jatuh najis atas orang yang solat jika tidak dilemparkan, tidak dibuang segera, min ghairi hamlin, tanpa angkat, tanpa diangkat. Jatuh najis ada tafsir lah, najis basah, najis kering. Lepas tu kadar apa ni, dia nak apa ni, dia nak Allah SWT, dia nak lemparkan, nak buang najis tu lama ke ataupun sekejap, berlalu sekurang-kurang tamakninah ke ataupun lebih. Ini kita tengok dalam syarah. Al-ma'na anna min mubtilatis salah hudusan najasah ghairal ma'fuwi anha ala badanil musalli aw thawbihi. Daripada perkara-perkara yang membatalkan solat tu hudusan najasah, berlakunya najis ataupun jatuhnya najis yang tidak dimaafkan daripadanya. Adapun yang dimaafkan tidak ada masalah lah. Lalat, kita duduk semayang ni, ada najis, duduk semayang tepi jalan, ada tai basah, baru lepas imar. Lepas tu lalat pergi. Yang kita nampak lalat tu, lepas tu dia main kat kita. Dia main kat kita, dia nak duduk atas baju kita, ataupun main atas hidung ke apa ke, kita nampak memang basah lagi. Jadi solat kita tak batal sebab makfu. Najis tu najasah yang makfuun anha. Jadi masalah ni masalah najis yang tidak dimaafkan, jatuh di atas badan orang yang solat ataupun pakaiannya. Dan diistisnakan, wa yustasna min zalika, dikecualikan daripada yang demikian, ma law nahaha halan, apa ni, barang masalah kalau dia ketepikan, ketepikannya, kita pun kita kata buangnya, tolaknya segera, pun sama jugalah dia buat nombor satu tu, qabla mudhiyi aqalli tuma'ninati solah kama taqaddama, dia cepat-cepat buang sebelum berlalu sekurang-kurang tuma'ninah, kadar subhanallah, tapi min ghairi hamlin, tanpa hamlin, tanpa angkat, tanpa diangkat. Macam mana? Bagi contoh pun ada syal. Kalau ada syal, dia tak angkat, dia tolak, dia cepat segera. Kalau dia angkat, dikira sebagai hamilun najasah, dia kena mengangkat najis, batal solat. Dia kalau pap tu, dia tengah duduk sembahyang, cicak, tak jatuh sini tai, dia nampak tu, dia cepat-cepat buang. Fala tu maksudnya tanpa diangkat, tanpa ditanggung. Fala tabtulu solah hina idzin, maka tidak batal solat hina idzin, hina inna halan min ghairi hamlin, ka antaqa najasatun yabisah, seperti bahawasa jatuh najis yang kering, ala saubil musalli, di atas pakaian musalli. Tadi tu kita kata jatuh atas syal, mudah sikit. Kalau jatuh atas baju kita ni, tu kalau basah tak boleh lah, pergi basuh yang lain. Adapun yang kering, kita boleh kibaskan dia. Ni masa nak sebut kibas ni.
ka antaqa najasatun yabisatun ala saubil musalli, seperti jatuh najis yang kering di atas pakaian musalli, fayanfuduhu halan, dia pun kibas, lalu dia kibaskannya segera. Au taqa'a najasatun ratbatun ala saubihi, ataupun jatuh najis yang kering, kering najis yang basah atas pakaiannya, fayadfa'u thawba min makanin tahirin minhu, lalu dia tolak pakaian tu, macam dia pakai syal ke, lalu dia tolak pakaian tu, dia tolak tu daripada tempat yang bersih daripadanya, bukannya dia pegang tempat najis. Dia pegang tempat yang bersih, najis kena sini, dia pegang tempat bersih, syal dia tolak. Fa yadfa'u thawba min makanin tahirin minhu ila an yasquta min ghairi an yarfa'ahu, sehinggalah jatuh saub itu yang kena najis tu, min ghairi an yarfa'ahu biyadihi, tanpa dia angkat dengan tangan dia, tanpa dia angkat saub tu dengan tangan dia, ataupun yaqbidahu wa yajurruhu, tanpa dia angkat dengan tangan dia, ataupun dia genggam dan dia tarik, tanpa dia buat macam tu kan. Ada ni dia tarik tarik tak kat bawah, ataupun kita angkat tanpa dia buat macam tu, dia kena tolak. Fayadfa'at thawb, dia tolak pakaian tu daripada tempat yang suci sehinggalah jatuh tanpa dia angkat dengan tangan ataupun dia genggam tarik. Baik. Falau nahaha biyadihi, buat masalah. Maka kalau dia tolak, dia buang, dia ketepikan najis tu dengan tangan dia. Tadi dia tolak ni, dia buang najis tu dengan tangan dia, dia ambil najis tu dia buang. Au bi'udin fiha, ataupun dengan kayu, dengan ud. Dengan ud pada najis tersebut. Au qabada ala mawdi'in tahir minas saub, ataupun dia qabat atau genggam pada tempat yang suci daripada pakaian dia, daripada kain syal kita kata contoh, wajarrahu, dia tarik pakaian ni, dia tarik, dia pegang tempat tahir, najis kena sini, dia tarik ataupun dia angkat. Au rafa'ahu batalat solatu. Pada semua masalah ni, falau nahaha, jawab dia batalat solatuhu. Tak kitab fiqh macam tu. Kalau kitab-kitab besar tu lagilah, atas tu kat bawah tu jawab dia, semua dia himpunkan masalah dulu. Falau nahaha biyadihi, satu. Au bi'udin fiha, dua. Au qabada ala mawdi'in tahir, tiga. Minas saubi, lepas tu wajarahu au rafa'ahu. Jawab pada semua masalah ni, batalat solatuhu, batal solat dia. Jatuh tu keluar apa, keluar apa, batal solat dia. Nak ambil itu habis ya sumakninah. Nak ambil pun nak ambil dengan apa? Nak dengan tangan. Batal ke? Buang najis tu kat pakaian ke? Macam lain. Kalau tak sedap. Kalau tak sedap tu buat macam mana? Tak sedap lah najis. Okay. Tengok najis tu jatuh bila? Sebelum semayang ke, ataupun tengah semayang, ataupun lepas semayang? Kalau najis tu jatuh selepas solat, tak perlulah, tak ada masalah tu. Jatuh tengah solat, ataupun ihtimal jatuh, ataupun kata jatuh sebelum solat, maka dia kena ulang balik solat tu, dan najis. Kalau masalah syak macam mana? Masalah syak sunat kan? Dia syak sunat kan? Sunat dia semayang lain. Nanti ada masalah apa, macam masalah orang yang kena sesuatu benda kat tangan dia, satu benda yang menghalang daripada kena air. Jadi kena tanya dululah, apa ni benda tu kena bila? Sebelum dia ambil wuduk atau selepas dia ambil wuduk? Kalau sebelum ambil wuduk, maknanya wuduk dia kawasan tu tak kena air. Kalau selepas ambil wuduk, maka tempat tu dah kena air dah, solat dia sah. Solat dia sah. Kecuali kalau dia syak, boleh jadi dia pun tak nak kata sebelum ke ataupun selepas. Seingat anak tu sunat dia
dia nilai. Jadi dia apa? Sambung dia basuh tempat tu, ambil wuduk, lepas tu sambung selepas daripada tempat tu sembahyang lain. Tapi yang tak nak takkidkan balik. Masalah mani ada agak nanti. Masalah mani. Lepas 3 hari baru sedap. Nampak ada kesan mani kat dia punya tilam. Jadi ihtimal tu bila? Ihtimal berlaku tu bila? Sebab dia nak qada solat tu. Kalau tak ada orang lain memang dia bila puasa lain macam sikit ke. Dia kena ni dia fikir sikit. Baik, wa yubtiluha, dan membatalkannya solat sabqul imam bi ruknaini. Gimana? Wa yubtiluha sabqul imami bi ruknaini fi'liyaini, dan membatalkan solat itu oleh mendahului imam. Maknanya imam mendahului imam, maknanya makmum mendahului imam dengan 2 rukun fi'li. Ingatlah 2 rukun fi'li. Qauli tak termasuk. Mendahului imam dengan 2 rukun fi'li. Al-ma'na anna min mubtilatis solah taqaddumal ma'mum ala imamihi bi ruknaini fi'liyaini walau kana qasiraini. Mendahului makmum atas imamnya, mendahului dengan 2 rukun fi'li. Min ghairi udhrin, dengan ketiadaan uzur. Walaupun rukun tersebut rukun pendek. Walaupun rukun tersebut rukun pendek. Ni asal masalah kena faham solat antara makmum dengan imam yang ni. Kita mengaji yang ni dulu, lepas tu barulah pergi ke muafiq masbuk tu. Asal makmum dengan imam ni, makmum tak boleh mendahului imam tanpa ada uzur. Tak boleh mendahului imam dengan 2 rukun fi'li, dan tidak boleh terlambat daripada imam dengan 2 rukun fi'li tanpa ada uzur. Kecuali kalau ada uzur, waktu tu barulah itu masalah bab muafiq masbuk tu. Itu dimaafkan, kalau ada uzur dimaafkan 3 rukun yang panjang. Waktu tu kira rukun panjang sahaja. Adapun sini yang masalah tidak ada uzur ni, rukun panjang, rukun pendek kira sekali. Baik. Liqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna maju ilal imam liyutamma bihi fala takhtalifu alaihi, kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya saja dijadikan imam itu untuk diikuti dengannya, maka fala takhtalifu alaihi, maka janganlah kamu berselisih atasnya. Misalu zalika, misal yang demikian, misal sabqil imam bi ruknain fi'liyain an yahwiya al-ma'mum lis-sujud wal imamu qa'imun lil qira'ah. Makmum dah nak turun dah untuk sujud. Makmum nak turun sujud. Imam masih lagi berdiri duk membaca. Masih lagi berdiri qa'im lil qira'ah. Waktu tu fata betulu solatul makmum, maka batal solat makmum. Adapun kalau dia tak turun sujud lagi, makmum tengah duk baca ni, imam tengah duk baca, makmum rukuk, makmum pergi rukuk, solat tak batal lagi, solat dia masih belum batal. Dia dikira meninggalkan imam dengan 1 rukun, tapi bukan rukun yang sempurna. Dia dikira dia meninggalkan 1 rukun yang sempurna bila dia berpindah pada rukun yang kedua. Jadi bila dia pindah pada rukun yang kedua, iaitu i'tidal, maka dia telah meninggalkan imam dengan 1 rukun yang sempurna. Lepas tu 1 rukun lagi tak dikira sempurna lagi, dia tak kira 2 lagi. Boleh kata mudah-mudahan kata 1,5 lah, nak bagi mudah faham, 1,5. Dia akan jadi 2 rukun yang sempurna bila dia turun. Bila dia turun nak ke sujud tu, bila dah sampai kepada sekurang-kurang rukuk tu, waktu tu batal solat dia. Dia dah turun tu, dah tak dinamakan berdiri lagi, maka dia telah meninggalkan imam dengan 2 rukun
dengan 2 rukun. Yang pertama rukuk, yang kedua i'tidal. Kalau dia duduk kat i'tidal tu, dia tak turun lagi, solat dia tak batal lagi. Solat dia masih belum batal. Sebab dia masih lagi belum meninggalkan imam dengan 2 rukun yang sempurna. Wa kharaja bi ruknaini fi'liyaini amran, dan terkeluar dengan kata 2 rukun fi'li, 2 perkara. Taqaddumul ma'mum 'alal imam bi ruknaini qauliyaini, mendahului makmum akan ke atas imam dengan 2 rukun qauli, ka tasyahhudil akhir wa salati 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam fihi. Imam makmum dia tinggal imam dengan 2 rukun qauli. Tasyahud dia baca dulu, selawat atas nabi dia baca dulu. Contoh macam mana? Imam rukuk, imam sujud, dia sujud. Imam tak naik lagi, dia naik dah tasyahud. Solat dia tak batal lagi. Sebab dia tinggal dengan satu rukun. Lepas tu dia baca tasyahud, dia baca salawat atas nabi. Jadi dia tinggal imam dengan 2 rukun qauli dan 1 rukun fi'li. Tak ada masalah, tak batal. Tak ada masalah ni maksudnya tak batal lah. Dia ni memang bermasalah lah. Sebab dia tinggal imam. Mau ikut imam apa? Kemudian yang kedua, taqaddumuhu alaihi alal imam. Taqaddumuhu ay taqaddumul ma'mum alaihi alal imam bi ruknin qauliyin wa fi'liyin kal Fatihah wa ruku'. Mendahului makmum ke atas imamnya dengan 1 rukun qauli dan 1 rukun fi'li. Contohnya apa? Fatihah dan ruku'. Imam dia tak baca Fatihah lagi, dia baca dah. Imam dia tak ada nak baca Fatihah lagi, dia rukuk dah. Jadi dia tinggal Fatihah, dia tinggal dia tinggal 1 Fatihah dan juga rukuk. Jadi 1 rukun qauli, 1 rukun fi'li. Fala tabtulu solat fi hazainil amrani walau ma'al amdi. Maka tidak batal solat pada 2 perkara ni walaupun sengaja. Tak batal lah, salah tak salah. Salah tu salah. Bahkan ada yang kata haram. Wa amma idza taqaddama alaihi bi udhrin, adapun kalau dia mendahului ke atas imam dengan sebab uzur, fala tabtulu solatuhu, maka tidak batal solatnya. Wal uzru huna an-nisyan wal jahlu alladhi yu'dharu bihi sahibuhu. Uzur masalah taqaddum ni 2 ya, sama ada terlupa, duk ingat sembahyang seorang. Rukuk baru teringat lah aku duk ikut makmum. Aku jadi makmum. Itu dia lupa. Dan juga wal jahlu, dan jahil. Alladhi yu'dzar bihi sahibu, jahil yang diuzurkan dengan sebabnya jahil itu oleh sahibuhu, oleh tuan dia, yang tuannya itulah. Fayu'dzarul ma'mum hina idzin ila tamam salasati arkanin tawilah. Mana ni? Kira ni. Tiba-tiba punya masalah ni tak? Masalah takhalluf, masalah taqaddum. Amma idza taqaddama alaihi bi udhrin fala tabsulu salatuhu wal udhru huna an-nisyan wa jahlu alladhi ya'dharu bihi sahibuhu. Wallahu a'lam. Boleh jadi kalau dia kembali baliklah, fa yu'dharul ma'mum hina idzin ila tamami salasati arkanin tawilah. Salah dia terlupa. Setelah terlupa, lepas tu ingat dia ikut imam. Lepas tu dia naik balik, patah balik.
diri balik. Waktu tu pun ada khilaf juga tu. Tapi salah satu pandangan, dia tu dimaafkan 3 rukun yang panjang. Wallahu alam. Dah, sebab dia awal dia taqaddum. Sebab masalah yang selalunya masalah orang sujud. Masalah orang sujud, dia tengah duduk sujud, imam pun sujud. Lepas tu dia ingat takbir. Dia ingat bukan takbir imam, sedangkan tu takbir imam. Jadi dia masih kekal dalam keadaan sujud. Imam naik dah, imam takbir, tapi dia ingat tu takbir kawan dia, bukan takbir imam. Jadi dia masih kekal dalam keadaan sujud. Lepas tu imam takbir untuk rukuk, Allahu Akbar. Dia naik, rupa-rupanya imam rukuk dah. Di sini ada khilaf. Ada kata jadi muafiq, ada kata jadi masbuk. Kalau muafiq dimaafkan 3 rukun yang panjang, masbuk terus sujud rukuk bersama imam. Dapat tak dapat apa ni, tumakninah, dapat rakaat. Allah alam kalau sini maksudnya masalah orang yang rukuk pun dia terlupa, lepas tu dia teringat dia naik balik. Dia dah solat dah. Dia mendahului imam sebab dia terlupa. Lepas tu dia teringat, rupanya aku ni ikut imam, bukan aku sembahyang seorang. Jadi dia bangun-bangun, imam rukuk. Kau dimaafkan 3 rukun yang panjang. Wah alam kalau itu yang dimaksudkan. Wa kadza takhallufu, sambung, wa kadza takhallufu bihima bighairi udhrin. Begitu juga membatalkan solat oleh takhalluf. Yang ni tadi mendahului, yang ni orang panggil apa? Membelakangi imam. Membelakangi imam. Ataupun apa? Lewat daripada imam. Lewat daripada imam dengan 2 rukun. Dengan 2 rukun. Rukun fi'li juga dengan ketiadaan uzur. Adapun keadaan uzur, dengan mana ada uzur, itu dimaafkan 3 rukun yang panjang. Makna alna min mubtilatis salah takhallufal ma'mum anil imam bi ruknaini fi'liyaini bi ghairi udhrin. Misalu zalika an yazulal imam an hadil i'tidal wa ma'mum fil qiyam. Kita aks masalah tadi. Masalah tadi imam duk tengok baca lagi. Makmum dah turun daripada had i'tidal. Makmum dia turun daripada had i'tidal, nak sujud dah. Batal solat makmum. Yang ni kita terbalikkan. Makmum duduk baca lagi, imam dah nak turun dah untuk sujud. Dah hilang daripada had i'tidal. Waktu tu batal solat makmum sebab dia melewat daripada imam dengan 2 rukun tanpa ada uzur. Misalu zalika an yazulal imamu an hadil i'tidal wa ma'mumu fil qiyam wa kharaja bi ruknaini fi'liyaini takhallufuhu anhu bi ruknaini qawliyaini au bi ruknin qawliyin wa fi'liyin kama taqaddama. Mafhum tu? Sama macam tadi. Tak mafhum bagi tahu. Dia mana faham? Boleh. Ni masalah masalah dia takhalluf tanpa uzur. Masalah masbuk tu ada yang tanpa, yang ada uzur. Yang tu dimaafkan 3 rukun yang panjang. Ini tanpa ada uzur dan dia ketinggalan 2 rukun. 2 rukun sama ada panjang ataupun pendek. Masalah tadi, masalah pertama, makmum yang mendahului imam. Makmum mendahului imam, maknanya imam masih lagi baca, sedang membaca, dia rukuk dah. Makmum tadi rukuk, lepas tu dia i'tidal. Dia turun daripada i'tidal, dia dah sampai kepada sekurang-kurang rukuk tu, dah hilang daripada had i'tidal, maka batal solat makmum tadi. Sebab dia mendahului dua rukun. Dia mendahului imam dengan 2 rukun. Satu rukuk, satu i'tidal. I'tidal kan rukun pendek, tapi dikira di sini sebab tanpa uzur. Masalah makmum terkebelakang, lewat daripada imam. Sama juga, tapi juga tukar orang, tukar keadaan. Makmum yang masih baca, imam dah nak turun ke sujud dah. Waktu ni makmum ni batal. Kalau dia tidak ada uzur. Kalau dia tidak ada uzur. Imam masih laju.
Itu mafik. Ha? Itu mafik. Jadi Itu ada uzur. uzur. Itu ada uzur. Uzur imam baca laju ataupun imam tak baca surah. Itu ada uzur. Tak kita baca itulah. Muafiq masbuk tu. Dan bukan masalah dia baca laju tak baca laju, apa-apa pun tengok pada masa. Ingat tengok pada masa. Kalau masa dia dapat berdiri bersama dengan imam tu kadar yang cukup untuk baca Al-Fatihah, maka orang tu dikira sebagai muafiq. Dikira sebagai muafiq. Kalau dia baca, kita main-main dia baca wadduha. Baca wadduha senapah. Contohlah baca wadduha senapah. Allahu Akbar, kita masuk, ikutkan baca wadduha tu. Kalau baca biasa cukup untuk kita baca Al-Fatihah. Tapi dia baca laju. Dia baca, katalah ambil masa baca Fatihah dalam 20 saat. Dia baca wadduha 10 saat ataupun 15 saat. Jadi kita dapat berdiri dengan bersama imam tu 15 saat. Sedangkan Fatihah berapa saat? 20 saat. Jadi dikira dia hukum apa? Dia hukum masbuk. Sebab dia tak dapat berdiri bersama imam kadar masa tu. Kadar masa yang cukup untuk baca Fatihah di dalam masa tersebut. Itu dia dikira sebagai masbuk. Dia rukuk terus. Ini masalah kalau contoh apa, makmum yang was-was contohnya, itu tak ada dikira uzur. Makmum yang was-was, dia lewat, imam dah ni dah, dia tak turun lagi. Turun tu habis dah. Dia tak ada uzur. Ataupun dia habis baca dah, tapi duk saja tak mau turun. Duk buat lewat-lewat. Ini masalah tak ada uzur. Baik. Wa amma idza takhallafa al-ma'mum an imamihi bi uzrin ka'an kana al-ma'mum bati al-qira'ah aw nasiyan fa innahu yu'dharu ila tamami salasati arkanin tawilah fala yuhsabu li'tidalu wal julusu baina sajdataini kama taqaddama. Adapun apabila takhalluf, maknanya lewat makmum itu daripada imamnya dengan sebab uzur, seperti adalah makmum itu yang lambat bacaannya. Makmum itu orang yang lambat bacaan dia. Ataupun dia terlupa apa, masuk baca iftitah, lepas tu tak baca Fatihah, terlupa, fikir benda lain. Tak kira lah yang tu, yang penting dia terlupa. Dia fikir apa tu tak kisah. Lepas tu teringat time imam nak sujud dah, hampir sujud, ataupun imam sujud boleh teringat dia tak baca Fatihah lagi. Waktu tu dia tak boleh rukuk sama imam. Dia tu kena baca Al-Fatihah dan dimaafkan 3 rukun yang panjang. Sikit lagi. Misalu zalika, contoh demikian, an yasilal imam li sajdatis. Maka kalau ketika itu dimakan 3 rukun yang panjang dan tidak dikira i'tidal dan julus baina sajdatain kama taqaddama. Sebelum ni dia sebut dah. Contohnya an yasilal imam li sajdatis tsaniyah. Imam dah sampai kepada sujud yang kedua. An yasilal imam li sajdatis tsaniyah wal ma'mum fil qiyam. Makmum masih lagi berdiri. Imam rukuk, i'tidal, sujud sekali, duduk antara 2 sujud lagi sekali. Imam masih lagi qiyam. Fala tabtulu solatu li uzrihi. Tak batal solat dia kerana uzur. Dia duduk qiyam, imam duduk sujud yang kedua. Baik. Sambung lagi. Lakin, tetapi lawin tasabal imam lil qiyam. Kalau imam bangun, naik untuk berdiri, au jalasa lit tasyahhud, di tengah duduk sujud tadi, ataupun duduk untuk tasyahud. Imam naik ataupun duduk untuk tasyahud, wal ma'mum mazala qa'iman, dan makmum masih lagi berdiri, tak habis baca lagi Fatihah. Imam dah rukun yang ketiga dah. Sujud yang kedua dah, rukun yang ketiga. Makmum tak habis baca lagi. Dia akan batal kalau imam berpindah kepada rukun yang
keempat. Maknanya dia ditinggalkan 3 rukun yang sempurna. Dia akan batal solat dia kalau imam tinggal dia 3 rukun yang sempurna. Tengah sujud tu tak batal lagi sebab belum lagi 3 rukun yang sempurna. Bila dia berpindah kepada yang keempat, waktu tu barulah jadi 3 rukun yang sempurna. Jadi kalau imam naik untuk berdiri ataupun duduk untuk tasyahud, makmum masih lagi tak habis baca lagi. Jadi di sini dia ada 2 pilihan. Makmum di sini ada 2 pilihan. Fa innahu yajibu 'alal ma'mum, maka sesungguhnya wajib atas makmum imma an yanwiyal mufaraqata, sama ada dia niat mufaraqah, dia tak sempat nak habis ni, jadi dia niat mufaraqah. Dia potong hubungan dia dengan imam. Atau an yuwafiqahu fi qiyamihi aw julusihi, ataupun dia muafakat dengan imam pada duduk imam ataupun berdiri imam. Yang ni yang kita baca itu dalam risalah tu, sama ada dia muafakat dengan imam bil qasdi atau bil fi'li. Dengan qasad macam mana? Imam naik atas, dia duduk baca ni, imam bangun, dia qasad, dia ikut imam. Dia tinggal dah, dia tinggalkan lara dia punya rakaat tu, dia tak kira dah, dia tak buat dah, dia ikut imam terus. Itu bil qasdi. Ataupun bil fi'li, imam duduk tasyahud akhir, dia terus duduk tasyahud akhir dan tinggalkan bacaan dia. Duduk sekali dengan imam. Tapi rakaat tak kira lah sebab dia tak dapat rukuk. Wa ya'ti bi raka'atin ba'da salami imamihi, dan dia datangkan dengan satu rakaat selepas salam imam. Jadi waktu tu dia ada 2 keadaan, sama ada dia mufaraqah ataupun dia ikut imam. Ikut imam pada berdiri imam atau ikut imam pada duduk tasyahud imam. Wa a'dharu takhallufil ma'mum anil imam kasiratun mazkuratun fil mutawwalat, dan uzur-uzur lewat makmum daripada imam tu banyak tersebut di dalam kitab-kitab besar. Wala tasihhu salatu khalfa kafirin wa imra'atin wa khunsa, dan tidak sah solat di belakang orang kafir, tidak sah solat di belakang perempuan, dan tidak sah solat di belakang khunsa. Apa ni? Suratul Qudwati tis'un tasihhu fi kam tasihu fi khamsat tasihu fi khamsin khamsatin khamsin ba suara tasihu fi khamsin wa tabtulu fi arba'in. Al makna annahu la tasihu salatul muslim iktada bi kafirin wala salatu rajulin iktada bimra'atin aw khunsa. Tidak sah solat seorang muslim di belakang ikut orang kafir, dan tidak sah juga solat lelaki yang ikut orang perempuan ataupun khunsa. Dan wala salatu khunsa iktada bimra'atin aw khunsa, tidak sah juga solat orang khunsa di belakang perempuan ataupun di belakang khunsa sendiri. Mestilah yang di depan yang memimpin itu lebih tinggi dia punya, tak tahu macam mana, lebih sempurna daripada yang di belakang. Jadi bila khunsa tak pasti. Tak pasti mana yang lebih ni, boleh jadi dia main ke ke perempuan, lebih ke laki. Boleh jadi yang duduk di belakang tu lebih sempurna daripada yang di depan. Falau alimal ma'mum asna'a as-salah bi kufri imamihi wajaba alaihi isti'nafu as-salah wa la yasihu an yastamira fiha ma'aniyatin mufaraqah litabayyuni adamin iqadiha. Dia kata masalah kalau makmum tahu ketika solat imam ni kufur, dia tahu dengan kufurnya imam, wajaba alaihi isti'nafu as-salah, wajib atasnya memulakan semula solat. Tak sah bahawasanya dia teruskan solat dia serta niat mufaraqah. Dia tahu kata dia tu kafir, dia niat mufaraqah, dia seteruskan sembahyang, tak boleh, kena ulang balik. Sebab apa? Kerana nyata ketiadaan jadinya solat tersebut. Tak boleh. Lepas tu kalau kita tahu imam kita solat dia ni tak sah, kata baju dia ada najis, kita sembahyang ke, solat kita tak jadi. Solat kita tak jadi, tak terikat, tak jadi solat kita. Itu nak cerita lama. Kisoti. Kisah ada berapa jam? 12. Mulai.
Ringkas cerita ada orang tegak lah. Ada orang tegak kata anak takbir tak betul. Bukan anaknya dia tegak, imam dia tegak. Dia tu satu tu lah masalah dia. Tak tahu kenapa. Dia kata Allahu Akbar. Dia kata tak sebut Allahu Akbar. Dia kata sebut Allahu Akbar. Itu memang tahu dah sebelum anak jadi imam tu, ayah anak dah cerita dah lah pasal pakcik ni. Bukan surah Rumah Anak dia tegak, surah lain dia tegak. Dia siap apa petikan dalam kitab Jawi tu, dia dah siap photostat, dia bubuh dalam apa surat tu. Apa panggil? Sampul. Dia bubuh dalam sampul. Bubuh siap-siap dah. Kenapa mayang tu nak jalan keluar, dia tegak salam. Dia kata hari ni nak ni kan. Pokoknya betul. Dia betul, dia suruh baca lagi. Cuba sebut sekali lagi. Atau sebut Allahu Akbar. Betul, saya dengar betul pula. Saya dengar tadi. Salah apa semua. Tu dia cakap-cakap, dia cakap. Betul dia kata, kamu ni nak memimpin, dia kata. Kamu kena ni lah, dia kata. Kamu nak memimpin ni, kamu kena betul apa semua, kata. Dia cakap. Jadi minta maaf pakcik tu pasal mufarakah. Atau pakcik tu pasal mufarakah dengan kamu, kata. Anak hati anak dia, macam mana dia nak mufarakah? Aku kalau dia tahu solat anak wawai lagi tak sah. Dah sebut anak angkat takbir tak betul. Maknanya solat anak tak sah, nak mufarakah apa? Solat dia tak jadi. Solat dia wawai lagi tak jadi. Itu sambung cerita dia. Cerita dia nak pergi jumpa balik lah. Nak pergi jumpa balik nak buat kitab pula. Dia bagilah kat anak sampoi tu. Dia bagi kat anak sampoi tu apa semua, anak pun ambil kan. Anak tak kata apa lah, anak senyum je lah. Tu balik rumah, tengok apa semua. Yang nak ingat anak time tu balik, nak bawa balik Umdatus Salik dengan apa? Safinah. Malah nak bawa pergi kat dia. Pergi kat dia, jumpa dia, cakap elok cik, nak jumpa sikit, nak bincang. Apa semua cakap. Jumpa abang kata. Cakap. Apa semua betul. Nak kono macam-macam lah. Kata saya pun ngaji juga cik. Dekat habis saya ngaji dalam bahasa Arab lah. Kitab ni sebut lebih lagi, dalam ni sebut berapa je lah. Nak bagi tahu elok apa semua. Tak nak baca terang-terang sikit apa semua. Lepas tu cuma pakcik kata dia, pakcik tu pasal mufarakah dengan saya. Pakcik kalau pakcik tahu solat saya tak sah, awal-awal lagi solat pakcik tak jadi, pakcik awal-awal lagi tak boleh solat dengan saya. Macam mana pakcik mufarakah? Betul dia kata, tapi saya dah tanya dah Ustaz Zul tu. Ada sama Ustaz Zul tu dengan ngaji Masjid Tumbuh. Anak kenal lah nak ngaji solat muafiq masbuk tu, buku Jawi tu dengan dia. Saya dah tanya dah Ustaz Zul tu apa semua, dia kata boleh apa semua. Anak pun tak maulah kata apa kan, banyak-banyak apa semua. Anak kata tak apa, nak senyap je lah. Cuma kami punya perbualan tu diakhiri dengan dihalau oleh surah orang nak tutup. Isyak kan. Tak nak nak tutup ni. Kami pun keluar lah. Cerita dia panjang. Nak bagi tahu kata tak jadi. Kalau kita tahu kata imam tu solat dia tak sah, kita i'tikad solat dia sah, awal-awal kita tak boleh ikut dah. Mayang sendiri tak apa. Baik. Wa mislu zalika ma law tabayyana li rajulin annahu iqtada bi imra'atin aw khunsa. Begitu jugalah kalau nyata bagi seorang tu bagi seorang lelaki itu dia ikut seorang perempuan ataupun khunsa, fatajibu alaihi i'adatu solat idza alima dzalika ba'da faraghiha. Wajib dia ulang semula solat kalau dia tahu selepas habis solat. Tahu kata lah perempuan rupanya dia ni, ataupun khunsa. Apa nak sebut nama orang tak syok pula. Wa yajibu alaihi istinafuha, wajib dia ulang semula. Idza alimahu fi asna'iha, wajib dia ulang balik kalau dia tahu ketika tengah solat. Wajib dia ulang balik kalau dia tahu. Wajib dia solat semula jika dia tahu ketika sedang solat. Wajib dia ulang semula kalau dia tahu selepas dia habis solat. Walaisa lahu an yastamira fi shalah ma'aniyatil mufarakah litabayyuni adamin iqadiha. Sama macam tadi, tak boleh dia teruskan solat serta niat mufarakah kerana nyata ketiadaan jadi solat dia tu. Wa tasihhu qudwatu fi khamsi suwarin wa dhabituha an yakuna al-imam mislal ma'mum aw akmala minhu yaqinan. Fa yasihhu, kena ada yakin.
Sebab tu masalah khunsa tadi tak yakin. Sebab tu tidak sah. Fa yasihu iqtida'u imra'atin bi imra'atin wa imra'atin bi khunsa wa imra'atin bi rajulin wa khunsa bi rajulin wa rajulin bi khunsa. Hadza ghaniyun 'anil syarh. Wallahu ta'ala a'lam. Faslun fi salatil Jumu'ah ataupun Jum'ah ataupun Juma'ah. Allahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Dia goyang-goyang. Dia yang mana dia dah tahu dah kenaan di situ tapi kita makmum ni kita tak establish. Mainan kalau dia memang tapak kaki tak juga. Tubuh badan juga adakah itu dikira anggota besar yang betul. Batal solat ya. Batal. Adanya wajib makmum kena pergi ke bawah tak sah. Kalau yang tengah duduk sembahyang tu niat barakah dan buat pakatan untuk jatuh haji. Bagi tahu dia lepas tu. Bagi tahu ya. Dia tak boleh apa semua. Kadang-kadang masalah Lil asaf banyak imam ni dari segi hukum muskilah. Walaupun dari segi bacaan cantik, dari segi hukum muskilah. Kalau dua kaki ni buat betul sah. Dia mesti bangun lagi sujud, buat betul sah. Dan bukan kalau dia kali ke ah. Kaki kan, kalau jari tak buat. Mak buat di kaki. Kaki tu dia bawa. Jaga apa dia? Anda dulu pernah dia tak dalam faham ya Allah. Anda dulu pernah ada imam maghrib. Tapi lepas habis di sana makmum pergi belakang. Ada tak cocok lagi. Lalu bangun anda masuk. Tapi anda tak sembahyang pula pun masa tu dah tahu. Anda buat apa benda? Anda kembali. Jadi pun dia sembahyang. Surah tu tak ada dekat kelima lagi. Banyak sungguh tak hijau. Jadi sebelum naik ke iman pun anda cek pun dah dah. Oh memang banyak tak jejak lah. Allah, Kalau masalah surah apa? Kalau masalah banyak tu itu lama apa ni bahaskan lah. Kalau masalah menjadi macam umum dan luar, jadi ibadah yang umum itu dimaafkan. Kalau masalah tu dimaafkan. Kampung-kampung apa semua itu dimaafkan. Cuma jangan dia cari tempat jangan dia nampak tempat tu nanti dia yang tempat tu. Maknanya anak kena sembahyang balik kan? Tak, kalau dah kata tempat tu memang tak jejak banyak, memang susah lah. Jadi nanti dah jadi umum luar. Tak payah lah makan. Okey, kalau lah memang tak cocok memang anak memang kita sengaja memang dah terkena dia. Anak mudah lah tak cocok kaki lah. Jadi kena sembahyang 2 kali kan tadi. Kalau tempat tu memang yang macam atas sebut tadi, contoh rumah kita lah, cicak tak ada. Jadi pun ada tak cicak, itu yang lain lah. Tapi macam kampung tadi yang penuh tak cicak tu, itu kita kata jadi umum balwa, maka dimaafkan. Tak perlu nak lain. Kena sembahyang balik tu semua makmum. Tak. Oh makmum kena anak tak ada sini. Tak. Makmum hantar rumah tak ada bayang, tak perlu bayang lain. Ini masalah kalau dia jadi umum balwa. Tempat tu memang dah penuh najis. Yang kampung-kampung kan, jadi susah nak jaga. Memang sapu jaga tapi faham je kan. Cicak banyak kan ada tanda. Nak dia apa ni? Dia lepas gitu kan. Jadi dimaafkan walaupun kita waktu semayang tu kena tetek cicak. Dimaafkan dia jadi umum balwa. Jadi tak perlu hantar dapur semayang lain. Makmum pun tak semayang lain.
Sebab masalah najis, kalau najis tu zahirah, makmum kena sembahyang lain tak? Kalau najis tu najis yang zahir, makmum pun kena sembahyang lain, bukan imam je. Adapun masalah najis tu tak zahir, kita ni berhadas contohnya, kita tak mandi, jadi apa yang baca sajadah sedap lah, tapi lupa malam lupa mandi, kelang kabut lah, lupa nak mandi. Jadi yang kena solat balik tu imam tu je lah, makmum tak kena lah. Yang tu dikira tersembunyi. Ini masalah berhadas. Kalau tempat tu bersih molek, tapi kita kena ke berhijau? Tak cicak tu zahirah tu kena ni juga. Maknanya habis semua yang dia Kena yang lain. sekiranya tempat tu biasa bersih. Ya. Kita lah kena beritahu. Tapi kalau tak mandi kita jangan beritahu. Dia pun cerita ada kisah berlaku. Dia bagi tahu kat orang. Kerana dia je kena sembahyang lain. Tapi bagi tahu semua solat dia bagi. Betul. Kalau solat tiba-tiba dia jadi minus sikit. Macam ni. Minus sikit. So, betul lah. Tiba-tiba dia jadi minus. Betul dia macam tidur. Dia tak tarik tau. Dia macam anak nampak. Dia kena tarik. Dia tarik ke badan dia. Kat tangan dia sekali. So, adakah bangun-bangunkan solat dia? Masalah tu. Masalah iktirari tak. Itu bukan apa ni, bukan ikhtiar dia. Iktirari juga. Macam orang yang sakit apa? Ini apa? Parkinson. Dia memang ada gerak-gerak macam tu. Banyak kali pun ada tak ada apa tu, bukan di luar apa ni, di luar iradah dia. Di luar kehendak dia. Iktirari. Kalau kita salahkan contoh kan, macam kat orang tua, ada certain orang tua tu macam dah tua tu dah solat juga. So yang kita sebagai yang menjaga ibadah, yang kita nak kata nak turun dia solat, kadang macam pergerakan kita lebih. So yang gerakkan orang tua tu kita. So adakah pergerakan orang tua yang terlebih tu batal solat dia? Pergerakan tadi gerak ke apa? Dia boleh gerak, tapi dia nak solat, dia kalau ikutkan dia tak mampu dah. Cuma dia kata aku nak solat dalam diri. Itu kita tolong, memang kita tolong dia. Yang macam dia macam dia tapi betul lah. Dan solat tu pergerakan yang kita buat kan terlebih. Macam bila kita angkat tangan dia kan, bila kita suruh sujud ataupun nak angkat takbir kan, kadang terlebih. So adakah batal solat dia? Nampak surah tu Khairu Wadihat. Contoh dia nak angkat takbir. So bila kita bila nak angkat takbir orang betul ni, dia tangan dia kat sini kan. Dia ada belakang sini, tiba dia ni, ada ni. Lepas tu dia bila kita takbir dia macam macam tu ah. Nanti Jadi ingatlah, kalau pergerakan tu pergerakan memang yang dituntut dalam solat, dia tak dikira itu. Contohnya kalau dia gerak kaki, macam dia bangun daripada tasyahud awal, disunatkan angkat tangan kan. Dia angkat tangan, lepas tu dia gerak kaki. Angkat tangan ni tak kira, sebab ni yang dituntut dalam solat. Dia kalau satu pergerakan tu tak dituntut dalam solat, boleh akan dikira pergerakan tu. Ini kalau masalah yang tu ke apa, tak ada masalah. Mana dia angkat tangan pun tak apa kan? Kalau angkat tangan pun tak apa. Atau pasti jangan menyusahkan orang mesti. Apa dia kena terangkan lah. Apa ni solat macam mana yang dia mampu apa semua. Solat tu memang dia kena solat selagi mana dia tak gila. Selagi mana dia tak gila, selagi mana ada ma'akruhu sabitan, jadi kita dibuat ada solat. Tapi yang kadang mana yang dia mampu itu lah. Cara dengan pakcik tu macam dia pakcik tu boleh solat dalam keadaan sama ada aku depan mata dengan duduk kan. Maksudnya kita bagi tahu kat dia. Kita terangkan mana apa ni, apa yang dia buat dalam solat, apa yang dia mampu buat, dia mampu duduk, dia duduk.
Dia mampu sujud, dia sujud. Dia tak mampu buat kan, mana mampu kita ajak sama dia. Sujud macam mana, kalau dia boleh tunduk tak kat mana, rukuk apa ni, tunduk sikit, lepas tu sujud lebih rendah lagi. Kita bagi tahu, kita ajak dia. Penting tu. Ramai orang yang apa ni, banyak duduk hospital, kadang tak semayang. Contohnya sakit tu mendekatkan dia dengan kepada Allah Ta'ala, tapi sakit jadi makin jauh, tak solat. Sama juga orang naik kapal terbang. Ada orang pergi haji pergi umrah, sebab tak tahu, tak solat. Sedangkan wajib solat yang hormati dua. Wajib kerana nak apa ni, nak hormat waktu. Dia boleh duduk, solat duduk lah, lagi ulang balik. Tapi sebab waktu, kehormatan waktu tu perlu dijaga. Macam puasa kan, walaupun kita dah tak niat semalam, tetap kita kena imsak. Tetap kena imsak sebab waktu tersebut ada kehormatan dalam Islam. Waktu tu memang tak boleh makan, jadi dia kena tunggu juga, walaupun dia kena kodok hari tu. Itu kadang-kadang masalah sebab kita buat sesuatu tapi kita tak ambil ilmu, dapat pengalaman tapi salah banyak. Lepas tu cerita kat orang, cerita kat orang tak tahu tak apa, habis bila cerita kat orang tahu ni kita ni salah ni. Tapi orang tu dia akan semangat cerita sebab tu pengalaman dia. Orang dia dapat cerita pengalaman ni, yang apa yang dia lalui, maka dia akan dapat, kita akan seronok nak cerita dia. Tapi khalal pada hukum, itu yang ada masalah. Nak dengar yang tu lah. Macam nak sebut lah, cerita dia kerja kat Australia apa semua kan. Dia cerita pasal Australia kerja macam mana apa semua. Tapi masalah buat istijak tu dia mula-mula dengan tisu kering, lepas tu dia pergi ambil tisu basah. Sebab apa? Sebab dia tak selesa. Sayang kadang-kadang jenis tak solat lah apa semua. Orang kami kat sini, kami pun buat macam ni. Sebab dia pun tak ngaji dulu. Itu masalah. Wah, mustahil. Kena ulang balik. Macam ada semuanya tu, satu imam tu, imam tu kalau tak hijau tu, memang kalau mes tu yang semua kita ada start dulu. Yang main pula, cuma orang tengok tak hijau tu main. Benar-benar orang tu, aku tahu. Apa lah, yang datang dengan Zahir memang benar. Siapa nak keluar tengok datangkan nasi tak lah. Nak jadi tabrik, dia dengar tu lah. Kalau ikutkan apa, kalau Zahir tengok anda nak akan sakitkan balik kan. Tengok dalam kitab ni.